Baiklah, untuk kelas kita pada hari ini, kita masih lagi membincangkan 1.1 sistem nombor perlapanan. Okey, kita akan cuba habiskan 4 subtopik pada hari ini. Okey, kita akan mulakan dengan subtopik yang pertama, menukar nombor perlapanan kepada perduaan. Menukar nombor perlapanan kepada perduaan. Okey. Nilai tempat bagi nombor asas 8 ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay. Digit terbesar asas 8 ialah 7. Jika ditukarkan 7 asas 8 ke asas 2, maka kita akan mendapat 1, 1, 1 asas 2. Okay. Kita boleh tengok kat sini. Kalau 0 asas 8, kita akan dapat 0 asas 8 ya. Kita tengok macam mana kita nak buat 0 asas 8. Okey. 0 asas 8 kita akan dapat 0 juga dalam asas 2. 1 asas 8 kita akan dapat 1 dalam asas 2. 2 asas 8 adalah 1, 0 asas 2. Okey, 2 asas 8. 3 asas 8 akan menjadi 1, 1 asas 2. 4 asas 8 akan jadi 1, 0, 0 asas 2. 5 asas 8 akan menjadi 1, 0, 1 asas 2. 6 asas 8 akan jadi 1, 1, 0 asas 2. Manakala digit terbesar dalam asas 8 adalah 7. 7 asas 8 kita akan dapat 1, 1, 1 asas 2. Okey. Kalau kita tengok kat sini, digit 7 akan menjadi 1, 1, 1 asas 2. Jadi, kita boleh simpulkan di sini bahawa satu digit nombor asas 8 bersamaan dengan 3 digit nombor asas 2. Okey. Kalau kamu tengok semuanya mewakili 3 digit asas 2 kecuali yang atas ni. Daripada 0 sampai 3, dia tak sampai 3 digit. Okey, tapi kita masih perlu jadikan dia 3 digit dalam asas 2. Jadi kita tambah dekat depan ni, 0, 0, 0. Yang ni kita panggil sebagai, yang kita tambah ni kita panggil sebagai leading zero. Okey, 0 yang tidak memberi makna sebab dia ada kat depan. Okay, begitu juga 1 asas 8. Okey. Ini juga kita tambah 0 kat depan, 2 0 untuk mencukupkan 3 digit. 1, 2, 3 digit kan. Okey, 2 adalah 1, 0 asas 2. Tapi kita tambah juga 0. Okey, tambah 1 leading 0. Jadi akan dapat macam ni kan. Okey, 3 asas 8 bersamaan dengan 1, 1 asas 2, kita tambah 0 kat depan. Leading 0. Supaya menjadi 0, 1, 1 asas 2. Okey, jadi kesimpulannya kita kata 1 digit asas, 1 digit asas 8 sama dengan berapa digit asas 2? 3 digit ya asas 2. Ini kena ingat. 1 digit asas 8 bersamaan dengan 3 digit asas 2. Okey. Okey, kita sambung lagi. Next. Kaedah ataupun cara untuk menukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey, kaedah macam mana kita nak tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perduaan. Okey, dekat sini awak boleh tengok ada 3 proses yang terlibat. Yang pertama, pecahkan setiap digit nombor perlapanan. Pecahkan setiap digit nombor perlapanan. Okey, saya tunjuk sikit. Pecahkan setiap digit nombor perlapanan. Okey, proses yang kedua. Lepas kita pecahkan, apa kita buat? Tukarkan tiap-tiap digit perlapanan kepada nombor perduaan yang diwakili. Itu proses yang kedua.
Proses yang ketiga, kita cantumkan ke semua nombor perduaan yang diperoleh. Okay. Kita tengok contoh lebih mudah nak faham ya. 527 asas 8. Okey, proses pertama kita buat apa? Pecahkan. Okey, setiap digit nombor perlapanan, jarakkan sikit. Jadi kita pecahkan 5. Okey. 2, 7. Ini masih asas 8. Okey, lepas tu kita tukarkan digit perlapanan kepada perduaan. Okey, seeloknya mula dari belakang. 7 asas 8 menjadi 111 asas 2. Tukar ke asas 2. Okey, yang ni pun 5 asas 8 tukar ke asas 2. Lepas tukar ke asas 2, apa kita buat? Kita cantumkan. Okey, cantumkan balik. Dari belakang. Okey. Cantumkan. Okey, inilah jawapan dia sebenarnya. Inilah jawapan dia. Jadi, kita tulis nak bagi cantik sikit, kita tulis balik. Okey, 527 asas 8 sama dengan 101,010,111 asas 2. Okey, ini jawapan dia. Okey, jadi kena ingatlah ada berapa langkah, ada berapa proses, ada 3 kan. Pecahkan nombor perlapanan, tukarkan tiap-tiap digit perlapanan kepada nombor perduaan, lepas tu kita cantumkan ke semua nombor perduaan. Okey. Okey, seterusnya. Okey, contoh dari buku teks dia bagi 132 asas 8. Okey, 132 asas 8 tukarkan ke asas 2. Okey, dia buat cara mudah macam ni. 132. Okey, saya cuba tunjuk 132. Mula-mula dia pecahkan. Okey, 132 dia pecahkan. 2, 132. Okey, dia pecahkan macam ni. 2 ni diwakili oleh 0, 1, 0. 3 diwakili oleh 0, 1, 1. 1 pula diwakili oleh 0, 1, 0, 1. Okey. Lepas kita tukar ke asas 2, kita buat apa? Kita cantum balik. Dekat sini, dia ada 2 kosong kat depan dan tak ada nombor ada dekat depan. Ini adalah leading zero. Leading zero ni kita tak baca ya. Okay. Untuk jawapan kita tak baca. Jadi kita mula dengan 1. So jawapannya 132 asas 8 sama dengan 1011010 asas 2 macam tu. Okey, sama tak dengan jawapan dia? 132 asas 8 ialah 1011010 asas 2. Okey, betul. Okey. Seterusnya, next page. Contoh dari buku teks lagi. Okey, contoh yang kedua dari buku teks. 472 asas 8 nak tukar ke asas 2. Macam mana nak buat? Mula-mula jarakkan dulu asas 8 dia. Jarakkan setiap digit. 472 asas 8. Okey. Lepas kita pecahkan, kita tukarkan ke asas 2. Ini adalah 010. Ini 111. 7 asas 8 adalah 111 asas 2. 4 asas 8 adalah 100 asas 2. Lepas kita tukar, kita cantumkan. Okey, cantum balik 100 111 010 asas 2. Okey, jadi tulis jawapan 472 asas 8 sama dengan 100 asas 2. Okey, ini jawapan kita. Okey, ada tak jawapan dalam buku teks tu? Ya, sama ya. Okey, betul.
Okay, langkah dia sama je. Seterusnya. Okay, slide seterusnya. Latihan dalam kelas. Okay, 701 asas 8 nak tukar ke asas 2. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, mula-mula kita buat apa? Mula-mula kita pecahkan setiap digit asas 8. 701. Lepas tu kita tukarkan setiap digit asas 8 ke nombor perduaan. Jadi 001. Yang ni jadi 000. Oh, tak lekat. Yang ni jadi 111. Lepas kita tukar, kita cantum balik. Jadi 111 000 001. Okey, kita tulis jawapan 701 asas 8 sama dengan 111 002 macam ni. Okey, betul jawapan dia. Soalan seterusnya, soalan yang kedua, 354. 354 asas 8, tukar dulu setiap digit asas 8 kita tukar ke asas 2. 100, yang ni jadi 101, yang ni 011. Lepas kita tukar, kita cantum. Depan ni kita ada leading 0, jadi tak payah tulis pun tak apa. 11, 101, 100. Jadi tulis jawapan penuh 354 asas 8 sama dengan 111 01 100 asas 2. Okey, macam tu. Okey. Okey, kita sambung lagi. Kerja rumah. Kerja rumah. Kerja rumah ni nanti kamu balik buat. Kamu buat dalam buku nota. Tukarkan nombor perlapanan berikut kepada nombor perduaan. Okey, buat dalam buku nota ya. Okey, subtopik seterusnya, menukar nombor perduaan kepada perlapanan. Kita tengok langkah-langkah dia macam mana. Imbas kembali. Sistem nombor perlapanan digunakan untuk menyingkatkan nombor perduaan yang panjang. Okay. Menukar nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Okay. Kat sini kita nak tukarkan nombor perduaan asas 2 tukar ke asas 8. Ada dua kaedah kat sini. Okay, ada dua kaedah ataupun dua cara. Cara yang pertama, kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan ke nilai perlapanan. Okay, kita kumpulkan 3 digit nombor perduaan bermula dari belakang ataupun dari kanan dan setiap 3 digit kita tukarkan ke asas 8. Okay. Lepas tu kaedah yang kedua, kaedah pengiraan. Kaedah pengiraan ni menggunakan jadual, dia lebih panjang ya. Kaedah ni agak rumit sikit. Dia senang saja tapi sebab menggunakan jadual nampak lebih rumit sikit lah cara nak buat dia. Kita tengok. Kaedah pengumpulan 3 digit nombor perduaan dan tukarkan ke nilai perlapanan. Bahagikan digit-digit dalam nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Bahagikan digit-digit nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Jika perlu, tambah sifar di paling kiri untuk membentuk kumpulan 3 digit. Okey. Setiap kumpulan 3 digit asas 2 tadi ditukar ke nombor perlapanan yang setara. Lepas kita bahagikan kepada 3 digit ikut kumpulan dia bermula dari belakang. Lepas tu setiap kumpulan 3 digit tadi kita tukarkan ke nombor perlapanan yang setara. Okey, akhir sekali kita cantumkan ke semua nombor perlapanan yang diperoleh. Okey. Kita tengok contoh macam mana nak buat.
Okay, ini contoh daripada buku teks muka surat 10 ya. Nombor perduaan yang diberi adalah, okay, tengok dekat situ, nombor yang diberi adalah 1111001011 asas 2. Okay. Kita nak tukar dia ke asas 8. Macam mana nak buat? Mula-mula sekali bahagikan kepada kumpulan 3 digit. Okay, 3 digit mesti bermula dari belakang, paling belakang. Okay, 1, 2, 3. Okay, ini satu kumpulan. Seterusnya 1, 2, 3. Satu kumpulan. 1, 2, 3. Okay. Yang ni satu saja tak cukup. Jadi kena tambah leading zero. Sebanyak 2 leading zero. Okay, macam tu. Okay, kita pecahkan 3 bermula dari belakang. Okay, seterusnya. Setiap kumpulan 3 digit asas 2 kita tukarkan ke asas 8. Okey, ini menjadi berapa asas 8? 3. Ini menjadi 1 asas 8. Ini menjadi 7. Okey, ini adalah 1 asas 8. Jadi kita terus dapat jawapan, kita cantumkan je. 1, 7, 1, 3 asas 8. Okey, macam ni. Sama tak jawapan? Ya, sama. Okey, tapi dia buat dalam bentuk jadual. Okey, kamu boleh tengok. Mula-mula nombor perduaan, okey, dia isi dalam setiap kotak ni. Lepas tu kumpulan 3 digit. Mula dari belakang, okey, dia kumpulkan sebanyak 3 digit. Okey. Ni 3 digit juga, ini pun 3 digit. Yang ni tak cukup 3 digit. Bila tak cukup, kita tambahkan ni, tambah kosong kat depan. Okey, ini adalah leading zero. Okey, ni kita tambah. Lepas kita dapat kumpulan 3 digit, kita tukarkan ke nombor perlapanan. Ini dapat 3, ini dapat 1, ini 7, ini 1. Jadi kita dapatlah jawapan dengan mencantumkan nombor perlapanan 1713 asas 8. Okey, senang saja. Okey, next. Okey, kaedah yang kedua, macam mana nak tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Kaedah, bahagikan digit-digit dalam nombor perduaan kepada kumpulan 3 digit bermula dari kanan. Okay, ini macam tadi, macam kaedah yang sebelum ni, kita bahagikan 3 digit bermula dari kanan. Secara berkumpulan, setiap digit didarabkan dengan nilai tempat nombor perduaan mengikut urutan 200, 201, 202. Dalam setiap kumpulan, hasil darab setiap digit dan nilai tempat dijumlahkan. Hasil akhir dicantumkan menjadi nombor perlapanan bagi nombor perduaan yang dicari. Okey, yang diberi. Kita tengok macam mana dia buat. Tengok contoh lebih mudah faham. Okey, contoh dari buku teks muka surat 11. Nombor perduaan yang dibagi, okey, dia bagi kat situ. 1111001011 asas 2. Okey, kita nak tukarkan kepada asas 8. Okey, ini kaedah pengiraan. Okey, kita nak guna kaedah apa? Kaedah pengiraan. Okey, pengiraan ni kita gunakan jadual. Okey, ingat macam mana nak lukis jadual dia. Tengok kat sini. Okey, mula-mula kita buat jadual. Mulakan dari belakang, isikan setiap digit asas 2. 1, 1, 0. Okey, ini adalah satu kumpulan 3 digit. 1, 0, 0. Ini lagi satu kumpulan 3 digit. Ini pula satu kumpulan, ini juga satu kumpulan. Okey, ini tak cukup 3 digit, jadi kita tambahkan 0. Yang lain semua dah cukup 3 digit kan. Lepas tu kita ada nilai tempat. Okey, nilai tempat mula dari 200, 201, 202. 200 adalah 1, 201 adalah 2, 202 adalah 4. Okey. Lepas tu kita akan darabkan. Okey, darabkan digit dan
nilai tempat. Okey, kita darabkan dapat jawapan, kita letak kat sini. Okey, darabkan 1 darab 2. Okey, yang ni Ni 1 darab 2, okey macam ni. 0 darab 4. Okey, 1 darab 1. 0 darab 2. 0 darab 4. Okey, tulis kat sini. Okey, sebab tulis kat sini. Kita darabkan nilai digit dan nilai tempat. Okey, darab, semua kita darab. Lepas darab kita tambahkan ikut dalam setiap kumpulan. Ini kita dapat 0. Okey, ini 0. 1 darab 2, 2. 1 darab 1, 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Okey, dapat jawapan 3 kat sini. Ini pun sama juga. 0 darab 4, 0. 0, 1. Jadi kita dapat jawapan 1. Okey, ini 4, 2, 1. Dapat jawapan 7. Ini 0, 0. Ini 1. Jadi dapat jawapan 1. Okey. Seterusnya kita letakkan hasil tambah tu saja. Jadi yang ni jadi 1, 7, 1, 3. Okey. Jadi kita baca dari depan ke belakang lah jawapan dia. Maka nombor perlapanan bagi nombor perduaan 1101, 0010, 112 ialah 1713 asas 8. Selalu kalau dalam peperiksaan dia akan bagi siap-siap lah jadual ni, kamu hanya isi saja. Isi angka dia saja ya. Okey. Next, kita sambung lagi. Latihan dalam kelas. Tukarkan nombor perduaan kepada nombor perlapanan. Macam mana nak tukar nombor perduaan kepada perlapanan? Macam mana nak buat? Okey, 1 digit asas 8 bersamaan dengan 3 digit asas 2. Jadi kita pecahkan daripada belakang. 0, 1, 2, 3. 3 digit asas 2 sama dengan 1 digit asas 8. Ini satu kumpulan. Ini kumpulan yang kedua, 3 digit kumpulan yang kedua, ini kumpulan yang ketiga. Tak cukup 3 digit, jadi tambah sendiri. Tambah 0 kat depan, okey. Yang ni kita dapat berapa? Tukar ke asas 8. Ini dapat 3. Yang ni dapat, untuk kumpulan 2, kita dapat 2. Untuk kumpulan paling depan ni, kita dapat 1. Jadi jawapannya 1, 2, 3 asas 8. Okey, seeloknya tulis daripada awal ya. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 asas 2 sama dengan 1, 2, 3 asas 8. Okey, macam ni. Alamak, tak cantik lah pula. Okey, ni jawapan dia. Alamak. Okey, ni jawapan dia. Kita cuba lagi soalan yang kedua. Okay, asas 2 nak tukar ke asas 8. Kita grupkan 3-3 bermula dari belakang. Okay, ini satu grup. Ini juga satu grup. Ini satu grup. Ini tak cukup kan? Jadi 0, 0. Jadi macam mana nak buat? Yang ni jadi 2. Ini jadi 4. Yang ni 5. Yang ni 1. Jadi jawapan dia 110, 1100, 10 asas 2 sama dengan 1542 asas 8. Ini jawapan dia. Okey. Okey, seterusnya. Mesti ada kerja rumah lepas ni. Okey, kerja rumah ni balik salin dalam buku nota dan cuba jawab ya. Jawab semua sekali. Okey, subtopik seterusnya, subtopik yang ketiga untuk hari ini, menukar kod ASCII kepada nombor perlapanan. Okey. Pengenalan. Komputer hanya boleh memproses nombor perduaan iaitu 0 dan 1 sahaja. Okey, komputer hanya kenal 0 dan 1 saja. Okey, nombor-nombor lain dia tak kenal. Jadi apa saja nombor, apa saja huruf yang kamu masukkan ke dalam komputer, komputer akan tukarkan ke digit perduaan 0 dan 1 sahaja.
Setiap digit 0 dan 1 dipanggil sebagai bit. Okey, setiap digit 0 dan 1 dipanggil sebagai bit. Bit ialah unit terkecil untuk data yang diwakilkan oleh komputer. Unit terkecil. Bit kita ada 2, 0 dan 1. Bit 0 mewakili off, no ataupun false. Bit 1 mewakili on, yes or true. Okey. 1 byte sama dengan 8 bit. Boleh mewakili satu aksara dalam komputer. Okey, contohnya kita ada 100 11001. Ini ada berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bit. 8 bit kita panggil sebagai 1 byte. Okey. 1 byte. Byte ni adalah aksara. Byte itu adalah aksara. Okay, jadi 8 bit juga kita panggil sebagai 1 byte ataupun kita panggil sebagai 1 aksara. Okay. 1 aksara. Aksara ni mewakili huruf. Apa lagi yang boleh diwakili oleh aksara? Nombor. Apa saja yang ditulis pada keyboardnya? Simbol. Apa lagi ada pada keyboard kamu? Simbol. Okey. Tambah, tolak, tu darab bahagi, titik kan simbol ya. Lagi satu boleh mewakili arahan juga. Contohnya delete, alternate, control. Itu semua dipanggil sebagai aksara. Aksara diwakili oleh berapa bit? 8 bit. Okey. Gabungan 0 dan 1 yang berbeza dalam 1 byte boleh mewakili sehingga 256 aksara yang berbeza. Okay, yang ni maksudnya macam ni. Okay, maksudnya gabungan 0 dan 1 yang berbeza. 0 dan 1 maksudnya kita mula dengan 1 byte, kita mula dengan macam ni 0 0 0 0 0 0 0 0. Okay. Lepas tu byte yang kedua mestilah 0000. Dia naik sebanyak 1 kan. Byte yang ketiga macam ni 0010. Byte yang keempat yang besar sikit 00000010. Okey, seterusnya 000 0100 dan seterusnya sampailah paling besar kita dapat 1111 1111. Okey, kalau yang ni mewakili, katakan mewakili nombor 0, yang ni mungkin mewakili nombor 1, ini mungkin mewakili nombor 2, ini mungkin mewakili nombor 3, ini mungkin mewakili huruf A besar, yang ni ada lagi mewakili A kecil, ada yang mewakili titik dan sebagainya. Okay, semua sekarang semua aksara ni adalah sebanyak 256 aksara. Itu sebablah dia kata gabungan 0 dan 1 yang berbeza dalam 1 byte boleh mewakili sehingga 256 aksara yang berbeza. Okay. Kenapa dapat 256? Okay, sebenarnya kalau ikut formula dia adalah 2 kuasa 8. 2 kuasa 8. 2 ni ialah bit. Bit kita ada 2 jenis saja, 0 dan 1. 8 ialah nilai, ada tempat dia sebanyak 8. Jadi 2 kuasa 8 berapa? 2, 5, 6. Okay, sebab itulah kita dapat gabungan 0 dan 1 yang berbeza dalam 1 byte dapat mewakili sehingga 256 jumlah aksara. Okay, ini mewakili huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol, arahan. Okay. Set gabungan ini dikenali sebagai skema pengekodan. Okay, skema pengekodan. Okay, yang ni kita dah belajar dah masa tingkatan 1, nanti kita akan tengok lagi. Okay, ada lagi sambungan dia.
Pengekodan ASCII ialah satu sistem pengekodan yang paling luas digunakan dalam dunia pengkomputeran. ASCII paling luas digunakan. Okey, ASCII ni dia kata satu byte ataupun satu byte ya. Byte tu aksara lah, ataupun satu aksara sama dengan berapa bit? 8 bit. Okey. ASCII ialah singkatan bagi American Standard Code for Information Interchange. Ini kena hafal. American Standard Code for Information Interchange. Kod ASCII digunakan untuk mewakili teks dalam komputer dan alatan komunikasi lain. Awak boleh rujuk jadual ASCII dalam buku teks ada dekat belakang tu, lampiran A, boleh rujuk ya. Kod utama ASCII ialah dalam bentuk nombor perpuluhan. Maka penukaran nombor perpuluhan ASCII kepada perlapanan adalah penting. Kod ASCII yang utama dia asalnya dalam nombor perpuluhan. Nanti kita akan tukarkan dia ke nombor perlapanan. Okey. Menukar kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Kita ada dua kaedah kat sini. Kaedah pertama, kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Okay, ini kita dah belajar dah sebelum ni, nak tukarkan nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Macam mana nak tukar perpuluhan kepada perlapanan? Bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Baki ni kita baca dari bawah ke atas. Okay, kalau kamu ingat lagi. Kaedah kedua paling senang. Kaedah merujuk kepada lampiran A. Apa dia lampiran A? Jadual perwakilan ASCII. Nanti kita tengok, nanti saya tunjukkan. Okey, kaedah yang pertama, kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Okey, contoh dekat sini. Penukaran aksara apa yang dibagi? Aksara B. Okey, aksara B. Dalam kod ASCII, aksara B diwakili oleh 66 asas 10. Kita akan tukarkan asas 10 ni, bagi aksara B kita akan tukarkan ke asas 8. Jadi gunakan kaedah bahagi dengan 8 dan gunakan bakinya. Macam mana nak buat? Mula-mula kita tulis dulu. Asas 10 dia 66. Bahagi 8 sama dengan 8 baki 2. Okey, baki 2. Seterusnya 8 ni kita bawa ke depan. 8 bahagi 8 sama dengan 1 baki 0. 1 ni pula bawa ke depan. 1 bahagi 8 sama dengan 0 baki 1. Okey. Bila dekat sini 0 kita berhenti dah. Berhenti, lepas tu jawapan kita baca dari bawah ke atas. Jadi 66 asas 10 sama dengan 102 asas 8. Okey, mudah je. Kita dah belajar hari ni dalam kelas yang pertama dulu. Okey, seterusnya. Ada contoh lain. Okey, penukaran aksara G daripada kod ASCII nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Kod ASCII bagi aksara G ialah 71 asas 10. Okey, kita nak gunakan kaedah yang kedua kat sini, iaitu kaedah merujuk kepada lampiran A. Okey, rujuk lampiran senanglah, kita tak payah kira lah. Untuk lampiran A, aksara G adalah 71. Jadi awak rujuk pada lampiran A, tengok pada nombor perpuluhan 71 asas 10. Okey, dekat sini 71 asas 10. 71 mewakili aksara apa? Aksara G. Okey. Kita nak tukar ke asas 8. Okey, macam mana nak tengok? Okey. Tengok terus kat sini. Jadi kita dapat 71 asas 10 bersamaan dengan 107
asas 8. Jadi kesimpulan dia kena buat ayat macam ni. Dengan merujuk lampiran A, aksara G dalam kod ASCII 71 asas 10 bersamaan dengan 107 asas 8. Okey, ini jawapan yang betul. Okay, next. Kerja rumah. Kerja rumah ni macam biasa, awak salin dalam buku nota. Jangan lupa tulis tarikh ya. Ini soalan ni saya ambil daripada buku teks. Okay. Subtopik kita yang seterusnya, yang terakhir untuk hari ini, hubung kait nombor perlapanan dengan kod ASCII. Bahasa mesin juga dikenali sebagai kod mesin. Okay. Kod ini terdiri daripada bahasa asas yang difahami oleh komputer. Bahasa mesin dipanggil sebagai kod mesin ya. Okay. Terdiri daripada urutan digit 0 dan 1 yang disebut sebagai nombor perduaan. Satu atau cara komputer boleh ditulis dalam pelbagai bahasa. Ada banyak bahasa komputer di seluruh dunia. Kita panggil sebagai bahasa pengaturcaraan. Okay. Komputer tidak boleh memahami kod-kod bahasa pengaturcaraan ini secara terus. Oleh yang demikian, kod-kod aturcara perlu diterjemah terlebih dahulu kepada bahasa mesin. Okay. Semua bahasa pengaturcaraan ni komputer tak faham, hanya manusia saja yang faham. Contohnya awak buat aturcara dalam Scratch dulu kan, dalam HTML. Okay. Kita tulis kod tu dalam bentuk ayat. Ayat-ayat tu sebenarnya komputer tak faham. Okay. Tapi komputer akan tukarkan, akan terjemahkan kod-kod tersebut kepada bahasa mesin. Bahasa mesin ni adalah binary digit ataupun nombor-nombor asas 2 yang terdiri daripada 0 dan 1 lah. Okay, gabungan 0 dan 1 dipanggil sebagai bahasa mesin. Okay, kod yang boleh difahami oleh komputer. Okay, ini kamu boleh rujuk buku teks macam mana dia hasilkan aksara D apabila pengguna menekan papan kekunci Shift D untuk menghasilkan aksara D besar. Okay, ini dipanggil sebagai input. Pada masa yang sama, isyarat elektronik kod ASCII nombor perduaan untuk aksara D dihantar ke unit pemprosesan pusat melalui sistem bas. Okay, unit pemprosesan pusat itu adalah CPU. Okay, unit pemprosesan pusat. Ini CPU. Okay. Kemudian isyarat elektronik dalam bentuk kod ASCII nombor perduaan untuk aksara D dihantar ke storan ingatan untuk disimpan. Storan ingatan. Maksudnya memori. Memori komputer ya, boleh simpan sekejap. Selepas pemprosesan kod ASCII bagi aksara D ditukar semula menjadi aksara D dan dipaparkan pada skrin monitor. Ini adalah output. Okay, ini adalah output. Bila dia papar dekat skrin itu adalah output. Bila dia masuk melalui papan kekunci itu adalah input sebab dia masuk data. Okay. Dia papar pada skrin adalah output. Okay. Penukaran perkataan tolong dari kod ASCII perpuluhan kepada nombor perlapanan. Okay, macam mana nak selesaikan ni? Kita baca soalan. Berdasarkan lampiran A, okay, dia suruh rujuk lampiran A. Kod ASCII dalam nombor perduaan dan nombor perlapanan bagi perkataan tolong adalah seperti berikut. Nombor perduaan, okay, nombor perpuluhan, nombor perlapanan. Berdasarkan jadwal di atas, perkataan tolong boleh ditulis dalam nombor perlapanan. Okay, tolong, T. Nombor perlapanan kita tengok yang hujung ni. Okay. T, 1, 2, 4 asas 8. Ini untuk T. 1, O adalah 1, 1, 7. Okay. 1, 1, 4. Mesti tulis asas ya, asas 8 jangan tinggal. 1, 1, 7 asas 8 untuk O, lepas tu N adalah
116 asas 8. G adalah 107 asas 8. Okey, ini cara nak tulis dalam nombor perlapanan bagi perkataan tolong. Satu perkataan tolong mempunyai berapa aksara? Ada 6 aksara. T, O, L, O, N, G. 6 aksara. 6 aksara ini diwakili oleh berapa digit? 48 digit nombor perduaan. Okay. Sebab nombor perduaan, satu aksara T ini adalah aksara. Satu aksara diwakili oleh berapa nombor perduaan? 8. Aksara ni kita panggil juga sebagai byte. Okey. 8. Jadi untuk perkataan tolong, T kita dah ada 8. 8 bit. Okey. O pun 8 juga. Setiap satu aksara ada 8 bit. Jadi ada berapa perkataan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 kali 6, 48 aksara. Okey. 48, sorry, bukan aksara, 48 digit nombor perduaan. Okey, dalam kod ASCII. Manakala kalau kita wakilkan dalam nombor perlapanan, berapa digit yang kita dapat untuk perkataan tolong? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okey, 18 dalam nombor perlapanan. Dia lebih ringkas. Kalau yang ni berapa? 48 tadi. Kalau diwakilkan dalam nombor perpuluhan, lagilah singkat, lagilah pendek kan? Sebab satu aksara kita ada 2 digit dalam nombor perpuluhan. Jadi 2 kali dengan 6, 12. Ya. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Jadi sekian, terima kasih.